Fanatik kepada mazhab dan hawa nafsu, mendengki lawan dan melecehkannya. Jadi kita masih lagi berada dalam madakhil syaitan. Di bawah tajuk madakhil syaitan ilal qalb. Pintu-pintu masuk syaitan kepada hati. Dan mungkin boleh kita ulang sedikit. Yang pertama adalah marah dan juga syahwat. Itu yang pertama. Jika kita dikuasai oleh kemarahan dan juga dibelenggu oleh syahwat, iaitu keinginan nafsu, hidup dengan nafsu. Itu semua itu adalah pintu syaitan yang pertama. Yang kedua, dengki dan tamak. Yang ketiga, kenyang. Sekalipun dengan yang halal, kata dia. Kerana rasa kenyang itu dapat rasa kenyang menguatkan syahwat. Dan syahwat adalah senjata syaitan. Jadi kerana itu kita kena rajin berpuasa ataupun makan dalam keadaan sederhana. Yang keempat, suka berhias-hias. Yang sama ada dengan perkakas rumah, pakaian dan sebagainya lah. Jadi sebab itu dalam kehidupan ni kita digalakkan untuk bersederhana dan hidup dengan simple. Tidak perlu berlebih-lebihan dalam menghias diri, menghias pakaian, rumah dan sebagainya. Yang kelima, pintu masuk syaitan iaitu tamak kepada manusia atau mufinnas. Tamak kepada manusia, iaitu hidup kerana ingin mendapat perhatian manusia. Yang keenam, terburu-buru dan tidak menyelidiki persoalan yang tergesa-gesa. Jadi belum sempat faham, kita sudah buat ulasan contohnya. Jadi sudah tentu ulasan kita itu akan tersasar daripada yang benar. Yang ketujuh, dirham, dinar dan segala macam harta kekayaan. Yang ke-8, bakhil dan takut miskin. Dan hari ini, yang ke-9 iaitu fanatik kepada mazhab dan hawa nafsu, mendengki lawan dan melecehkannya. Hal ini termasuk sesuatu yang membinasakan semua hamba dan orang fasik. Kerana mencaci orang dan sibuk menyebutkan kekurangan mereka merupakan sifat kebinatangan. Apabila syaitan membangkitkan khayalan bahawa hal itu merupakan kebenaran yang sesuai dengan tabiatnya, maka terasa manis di hatinya sehingga semakin antusias, semakin gairah melakukannya. Merasa gembira dan senang, bahkan dikiranya sebagai perjuangan untuk agama, padahal merupakan tindakan pengikut syaitan, mengikuti syaitan. Itulah kadang-kadang kita merasakan bila kita berada di pihak yang benar, dan kita merasakan mazhab kita, aliran kita adalah aliran yang benar, lalu kita menghalalkan yang mencaci lawan sebagai contoh. Jadi kita sonok, kita rasa gembira sebab kita benar, tapi kita lupa bahasanya mencaci itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu benar mesti ditangani dengan benar. Perjuangan yang benar mesti diperjuangkan dengan cara yang benar. Al-ghayah la tubarrul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi matlamat halal, mesti cara juga halal. Sebab itu Nabi menyebutkan dalam hadis, laisal mu'min bil-la'an wala bil-ta'an. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka melaknat orang lain, suka mencela, mencaci maki orang lain.
Itu bukan sifat orang mukmin. Jadi sebab itu fanatik mazhab ini juga menjadi pintu syaitan, kata. Kita bermazhab. Tapi kita tidak ta'assub mazhab. Jadi sebab itu orang mazhab Syafi'i, dia perlu mengiktiraf mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad sebagai mazhab-mazhab dalam Islam. Kerana perbezaan yang berlaku di antara mujtahid itu adalah perbezaan yang diharuskan oleh syariat. Dia bukan berbeza pada syariat, tapi berbeza pada fiqh, ni panggil. Yang berbeza, kena beza. Ramai orang hari ini dia tidak memahami yang mana syariat, yang mana fiqh. Yang mana syariat, yang mana fiqh. Yang mana hakikat dan yang mana hanyalah sebagai pendekatan saja ataupun sebagai wasilah saja. Jadi sebab itu kita perlu dalam banyak perkara ukhuwah Islam yang itu mesti dijaga, dipelihara. Kemudian syaitan bangkitkan khayalan pada sebahagian orang yang fanatik bahawa siapa yang mati kerana mencintai seseorang, maka neraka tidak akan menyentuhnya atau tidak akan tertimpa rasa takut. Di akhirat nanti kita akan dihisap apa yang kita lakukan. Semata-mata kita pro seseorang, sama ada semata-mata kita menyintai seseorang, itu bukan menjadi asas untuk kita selamat di akhirat. Kerana Allah Ta'ala sendiri pun menyebutkan dalam Quran bahawasanya wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia di akhirat nanti melainkan ma sa'a, apa yang dia usahakan. Jadi kerana itu kita menyintai seseorang atas kecintaan pada Allah. Itu kita kena faham sungguh-sungguh. Allah yang menyelamatkan kita. Dan Rasulullah lah yang boleh beri syafaat kepada kita. Jadi siapa yang menyintai Allah dan Rasul, kita menyintai dia. Bukan pada seorang tokoh saja, semua. Sebab itu kita hidup, walaupun kita mazhab Syafi'i, tapi Imam Malik pun kita sayang. Imam Abu Hanifah pun kita sayang. Cuma kita lebih sayang Imam Syafi'i atas jasa saja. Bukan kerana bagi kita imam-imam lain tu lekeh, tidak. Dan siapa saja tokoh tak boleh melepasi Nabi Muhammad SAW. Dari segi manusia lah, Nabi Muhammad lah yang paling tinggi pada mata kita. Jadi sebab itu siapa saja yang melakukan sesuatu yang menyalahi, bercanggah dengan syariat ataupun sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan tinggalkan dia. Kerana Nabi Muhammad lebih kita sayang. Dan dialah yang akan memberi syafaat. Dan dialah yang atas mizan Quran, hadis yang dibawa oleh baginda Nabi lah kita akan dihisap di akhirat nanti. Bukan atas mizan mana-mana tokoh yang lain. Dan ini perlu difahami dan dihayati sungguh-sungguh oleh kita pada hari ini. Sebab itu dia sebut di sini, dia kata, kemudian syaitan bangkitkan khayalan. Jadi khayalan ni benda yang hanya ada dalam kepala kita, tapi benda itu bukan realiti. Bukan satu yang realiti, khayalan saja. Bangkitkan khayalan pada siapa? Kepada sebahagian orang yang fanatik. Apa khayalan itu? Bahawa siapa yang mati kerana menyintai seseorang, maka neraka tidak akan menyentuhnya atau tidak akan tertimpa rasa takut di akhirat. Tidak, yang sebenarnya adalah orang yang mati dalam keadaan teguh dengan Quran dan hadis dan sunnah Nabi, itulah yang akan selamat. Yang sabit dengan nas Al-Quran juga, sunnah itu sendiri. Jadi sebab itu kita semua biasa dengan hadis Nabi SAW. Man kana fi qalbihi salasun man kunna fihi wajada halawatul iman.
Tiga perkara kata Nabi SAW, barang siapa yang tiga-tiga ini ada dalam hatinya, nescaya dia telah merasai ataupun mengecapi kemanisan iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasul paling dia kasih daripada selain keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mengasihi seseorang, tidak ada faktor kasihnya itu illa lillah, melainkan kerana Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bila dia mengasihi seseorang kerana Allah, dan bila dia benci seorang pun lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya adalah ayakrah an ya'uda ilal kufr. Dia enggan untuk kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu an ya'uda ayuqzafa finnar. Kama qala Nabi SAW. Sebagaimana dia enggan nanti Allah mencampakkan dia dalam neraka. Padahal Rasulullah SAW berkata kepada anaknya Fatimah, beramallah, kerana sungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Bukhari dan Muslim. Ini Nabi sendiri sebut kepada Fatimah. Fatimah anak dia sendiri. Nabi kata, beramallah wahai Fatimah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Ta'ala nanti. Jadi dia sebagai seorang Nabi pun, kalaulah anak dia sendiri tidak mematuhi syariat Allah, dia sendiri pun tak boleh tolong. Jadi sebab itu kemuliaan itu bukan semata-mata berada pada kasih pada individu, tapi kita tak buat apa-apa. Amalan kita tidak ada amalan, tidak ada iman, dan tidak bersungguh-sungguh beramal. Tiba-tiba semata-mata nak mengharapkan kasih kita pada seseorang alim, seorang yang saleh, lalu kita akan selamat di akhirat. Maka Nabi sendiri pun sebut kepada Fatimah radhiyallahu anha, beramallah wahai Fatimah, kerana sesungguhnya aku tidak dapat membuat apa-apa untuk kamu di hadapan Allah kalau kamu sendiri tidak beramal. Yang ke-10, pintu masuk syaitan, mengajak orang awam untuk berfikir tentang zat Allah. Maknanya berbincang tentang Allah, perkara yang Allah Ta'ala sendiri tak suruh. Mengajak orang awam yang tidak mengenal tradisi keilmuan dan tidak mendalaminya untuk berfikir tentang zat Allah. Yang mengajak orang awam yang tidak mengenal tradisi keilmuan dan tidak mendalaminya, dan mengajaknya untuk berfikir tentang zat Allah dan sifat-sifatnya, atau tentang hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal mereka, sehingga menimbulkan keraguan terhadap dasar agama atau menimbulkan berbagai khayalan tidak benar tentang Allah, sehingga mengakibatkan salah seorang mereka terjerumus kepada kekafiran dan bid'ah. Tetapi dia sendiri merasa senang dengan apa yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia mengiranya berbagai pengetahuan sebagai pengetahuan basirah, dan bahawa hal itu terungkap, yang terdedah kerana kecerdasan dan kehebatan akalnya. Padahal orang yang paling pandai adalah orang yang paling kuat keyakinannya terhadap akalnya sendiri, sedangkan orang yang paling berakal ialah orang yang paling keras tuduhannya terhadap dirinya dan paling banyak bertanya kepada ulama. Jadi orang yang pandai, kata dia, maknanya orang yang dalam bahasa Arabnya disebut hamaqah, orang yang bodoh. Jadi orang bodoh dia rasakan bahawa akalnya lah. Maknanya dia ingin menampilkan kecerdasan akalnya. Sebab itu dia tak memadai dengan apa yang diajar oleh Quran. Dia suka menzahirkan
Panggil apa? Benda perkara yang orang lain tak boleh ucapkan. Ya. Dan dia saja yang boleh hurai begitu panjang lebar begini. Dia lupa bahawasanya orang yang sebenar-benar hebatnya itu adalah orang yang dia merasakan bahawa dia serba lemah. Bila dia lemah, dia perlu bersandar kepada Allah. Dia perlu mohon hidayah daripada Allah. Dan juga perlu bertanya kepada orang alim. Sebab itu kita tuan-tuan sekalian dalam mengaji agama ini, kita kena belajar sebagaimana orang dulu belajar. Kita belajar apa yang orang dulu belajar. Rasulullah, sahabat-sahabat, imam-imam, mujtahid dulu. Jadi sebab itu, apa yang mereka tidak pelajari, tiba-tiba kita pelajari. Jadi macam mana? Cuba kita fikirkan. Mereka lebih dulu daripada kita, lebih hebat daripada kita, lebih diakui keilmuan daripada kita. Tiba-tiba kita bercakap, walaupun lebih nampak macam canggih, hebat, tapi bila kita kaji, mereka tak mengaji macam tu pun. Jadi kerana itu orang hari ini dia lebih banyak bercakap tentang agama, tapi kurang beramal dengan agama. Ibadat pun kurang, baca Quran pun kurang, takut kepada Allah pun kurang. Tapi bersembang pasal agama tu luas. Jadi, dan suka bersembang benda-benda yang luar biasa, benda-benda yang pelik-pelik. Mungkinlah kerana falsafah ataupun ungkapan hikmah orang Arab sebut khalif tu'raf. Kamu buat benda yang berbeza, kamu akan dikenali. Jadi kecenderungan untuk diri itu dikenali itulah menyebabkan dia suka bercakap benda-benda yang luar biasa tentang agama, cari cerita-cerita yang pelik, ulasan-ulasan yang luar biasa. Jadi orang nampak kita ni, orang kata apa, hebat, canggih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kata Imam Ghazali adalah orang yang paling pandir, dia panggil. Orang yang paling asyadu hamaqatan. Dan kerana orang cerdik, dia tak begitu. Orang cerdik ini, dia hanya buat benda yang perlu. Dia cakap benda yang perlu utama sekali dalam masalah agama ini. Kerana dia tahu bahawasanya di akhirat nanti akan dibuka, akan dihisap, akan diteliti. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqaka fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Fayaqulu man khalaqallah fa idza wajada ahadukum dhalik falyaqul amantu billahi wa rasulihi fa inna dhalika yadhhabu anhu. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kamu lalu bertanya. Syaitan ni dia akan main dekat kita. Dia tanya soalan. Soalan yang mana tujuan soalan itu adalah untuk meragukan kita. Apa soalan dia tanya? Siapakah yang menciptakan kamu? Kemudian ia menjawab, Allah tabaraka wa ta'ala. Mana orang yang ditanya oleh syaitan itu, dia menjawab hati dia. Siapa lagi kalau bukan Allah? Lalu syaitan bertanya, siapa pula yang menciptakan Allah? Jadi dia tanya soalan. Siapa pula yang menciptakan Allah? Jika salah seorang di antara kamu menghadapi hal tersebut, maka katakanlah, amantu billah, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya, fa inna dzalika yadhhabu anhu, karena sesungguhnya jawapan tersebut dapat mengusirnya. Maknanya bukan menjawab, sebenarnya menegaskan. Mana kita tegaskan layan soalan syaitan itu. Dia tanya siapa pula menjadikan Allah? Jadi Nabi tak suruh kita selidik. Kamu selidik. Nanti kamu jawab dekat dia. Tidak, kamu falyaqul, sebut saja, amantu billah, aku beriman dengan Allah wa rasulih, dan juga rasulnya. Jadi dalam persoalan-persoalan yang sebegini, kerana Allah, hakikat tentang Allah ini tidak akan dapat dicapai, tentang zat Allah ini tidak dapat dicapai oleh akal kita. Jadi sebab itu kita perlu tahu setakat mana kita perlu mengetahui di mana kita perlu berhenti, di mana kita perlu berhenti. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian,
Dalam masalah sebegini kita dah sebut dah tadi bahawasanya tak perlu untuk kita macam orang ini dia suka bahas Allah Ta'ala di mana, di langit, di Allah Ta'ala turun ke bumi, macam mana dia turun ke bumi, berbahas, berdebat. Padahal orang dulu lebih bijak daripada kita, lebih pandai daripada kita. Tidak ada sesi perdebatan pun di antara para ulama. Masing-masing dengan kefahaman masing-masing, maka menulis, maka menghuraikan, dan mereka tidak bincang sama-sama mereka. Kerana perkara-perkara yang sebegini merupakan perkara-perkara yang rumit, yang tidak ada pahala pun, yang tidak ada kebaikan pun, tidak ada amal soleh pun, dengan kita berbincang perkara-perkara yang di luar jangkauan akal kita ini. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menekankan untuk kita ini beribadat, menyucikan diri, berzikrullah, dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang berpada dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW yang disimpulkan oleh imam-imam mujtahid dalam bidang masing-masing. Jadi kalau kita mampu, kita boleh terus kepada Quran, tapi memerlukan masa, kajian, menghadiri kelas tafsir dan sebagainya. Tapi kalau kita asal tak mampu, masa kita tidak banyak, maka kita bertaklid pada imam-imam mujtahid. Iaitu yang kita belajar daripada guru-guru yang mengajar kita ulasan-ulasan daripada imam. Ada pun guru-guru yang mengajar tanpa merujuk kepada imam-imam mujtahid, kita merasakan bahawa orang hari ini belum ada kemampuan untuk dia bermazhab sendiri ataupun pengetahuan untuk berijtihad sendiri. Kita bimbang takut dia try dia panggil, mana dia cuba-cuba dia panggil. Yang cuba-cuba untuk memahami Quran dan hadis. Lalu pemahaman dia silap dan kita pula menjadi murid dia, maka kita telah memperjudikan agama kita sendiri. Jadi sebab itu, kalau nak bertaklid pada mujtahid. Bertaklid pada imam. Imam yang mu'tabar. Bukan bertaklid pada ustaz. Ustaz belum masa lagi. Kerana ustaz tidak ada lagi yang mampu untuk menjadi mujtahid. Jadi sebab itu para asatizah, amanah Allah SWT pada dia untuk dia menghuraikan agama berdasarkan kefahaman para mujtahid. Memang dia kena rajin rujuk lah. Bila ayat Quran rujuk pada mufassirin. Bila hadis-hadis rujuk kepada syarah-syarah hadis. Kalau dalam fiqh rujuk pada pandangan-pandangan fuqaha dan sebagainya. Dan dia perlu ada keberanian untuk membetul kesilapan dirinya kalau dia tersilap dalam penyampaian dan sebagainya. Dan yang terakhir, buruk sangka kepada kaum muslimin. Pintu syaitan yang terakhir iaitu buruk sangka kepada kaum muslimin. Allah berfirman, wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya allazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Surah Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu bahawa Safiyah binti Huyai bin Akhtab, ini isteri Nabi, memberitahukan kepadanya bahawa Nabi SAW pernah beriktikaf di dalam masjid. Safiyah berkata, aku mendatangi Nabi SAW dan berbicara kepadanya. Setelah sore, yakni petang, yang makna Nabi, aku pun kembali. Kemudian aku mendatangi Nabi dan bicara kepadanya. Setelah sore, aku pun kembali. Lalu Nabi berjalan bersama aku. Di tengah jalan, sore ni, terjemahan pada amsayt. Falamma amsaytu in saraftu faqama yamshi ma'i. Mana ketika pulang, ketika
malam. Kerana amsaita ini adalah waktu selepas maghrib. Amsait. Aku pun kembali lalu Nabi berjalan bersamaku. Di tengah jalan kami berpapasan dan bertembung dengan dua orang lelaki dari Ansar seraya mengucapkan salam. Kemudian kedua orang itu terus melaju. Tetapi Nabi SAW memanggil keduanya sambil berkata, sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai. Kedua itu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak berprasangka kepadamu kecuali kebaikan. Nabi bimbang, takut. Mereka dipanggil apa? Bersangka buruk. Nabi jalan dengan siapa tu? Dengan perempuan mana itu? Itu. Sebab itu Nabi panggil mereka. Lalu Nabi jelaskan, yang ada di sebelah aku ini adalah kerana isteri-isteri Nabi dia mereka wajib berpurdah. Wajib menutup muka. Nabi pun jelaskan, yang berjalan di sampingku ini adalah isteriku Huyai, As-Safiyah binti Huyai. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, kami ini tidak ada sangka buruk dengan kamu. Tak ada. Maknanya kalau tengok kamu saja, kami tak ada langsung hadirlah hati ini sangkaan yang tidak baik. Lalu Nabi jawab. Apa Nabi jawab? Nabi ingin mengajar, mendidik umat dia. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan mengalir pada peredaran darah tubuh anak Adam, dan sungguhnya aku khawatir syaitan akan masuk ke dalam hati kalian. Syaitan ni dia boleh masuk sampai hati kita, membisikkan sangkaan buruk tu. Jadi sebab itu hadis Bukhari dan Muslim. Sebab itu kita jangan bersangka buruk. Yang kedua, jangan kita buat sesuatu yang boleh menyebabkan orang sangka buruk dengan kita. Dan itu yang kedua itu yang Nabi tujuan Nabi jelaskan kepada mereka. Mana Nabi tidak mau orang bersangka buruk pada dia. Jadi sebab itu dia panggil mereka, dia jelaskan, ni sebelah saya ni adalah isteri saya, Safiyah. Perhatikanlah bahawa Nabi SAW mengkhawatirkan agama kedua orang tersebut lalu melindungi keduanya. Bukan Nabi khawatir diri dia tu agama, dia khawatir agama mereka tu, sahabat dia tu. Bagaimana Nabi mengkhawatirkan umatnya. Mana bimbang, takut umat dia bersangka buruk pada dia, lalu mengajar kepada mereka jalan untuk menghindari tuduhan. Bukan tuduhan, tuhmah. Mana menghindari tuhmah. Maknanya Nabi mengajar jalan macam mana untuk kita mengelak diri kita daripada tuhmah. Maknanya timbul sangkaan yang tidak baik pada kita. Jadi kerana itu, kalau tak silap Imam Nawawi rahimahullah dalam huraiannya tentang salah satu hadis 40 Imam Nawawi, dia menyebutkan bahawa dalam hadis, kalau tak silap hadis faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa ardih. Barang siapa yang mengelak daripada perkara-perkara syubhah, pada keraguan, dia telah mengambil satu pendirian yang akan memelihara agama dan kehormatan dirinya. Sebagai contohnya, kalau ada dua jalan. Satu jalan sunyi daripada tempat-tempat maksiat. Dan satu jalan lagi ada tempat-tempat maksiat. Kita kena ambil jalan yang sunyi tempat maksiat. Kenapa? Tak boleh lalu jalan tu. Jalan satu lagi. Yang jalan di mana kita terpaksa melintas tempat maksiat untuk mengelakkan tumahan walaupun kita tak berhenti tempat maksiat, tapi untuk mengelakkan keraguan orang pada kita. Mungkin musuh dan sebagainya dia akan ambil gambar ataupun dia akan buat cerita dia tu nampak saja pakai kopiah, tapi rupa-rupanya singgah juga tempat maksiat. Jadi sebab tu kena ambil pendirian. Begitulah Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, kata Imam Ghazali, agar orang alim dan wara' yang dikenal kuat beragama tidak berkata dengan penuh ujub, orang sepertiku tidak akan disangka kecuali yang baik-baik. Orang sepertiku tidak akan disangka kecuali yang baik-baik.
Macam mana dia boleh kata begitu? Padahal Nabi sendiri pun bimbang, sangkaan tak baik orang pada dia. Sebab itu dia menjelaskan. Jadi apakah ada orang yang lebih hebat daripada Nabi sehingga dia merasakan bahawa oh tak ada apa orang saya ni. Saya ni memang orang kenal dah. Orang tak akan percayalah kalau orang cerita tentang saya ni benda-benda yang tak baik. Takkan ada orang percaya. Semua orang tahu kata saya ni baik. Ataupun benda timbullah hati kita. Padahal Nabi sendiri pun seolah-olah mengisyaratkan bahawasanya dia sendiri pun orang boleh sangka buruk pada dia. Jadi sebab itu dia mengelak daripada melakukan perkara yang boleh menimbulkan tanggapan buruk orang pada diri dia. Kerana orang yang paling warak, paling bertakwa dan paling alim sekalipun tidak dipandang oleh manusia dengan pandangan yang sama. Tetapi sebahagian mereka memandangnya dengan pandangan redha dan sebahagian yang lain dengan pandangan kebencian. Oleh kerana itu seorang penyair berkata, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubdil masawiya. Mata keredaan buta terhadap setiap aib. Kita kalau dah redha, suka dengan seorang itu, kita tak nampak lagi lah sebarang keaiban dia. Semua indah-indah belaka. Tetapi mata kebencian menampakkan segala keburukan. Daripada kalau kita dah benci pada seorang itu, tak nampak baik lagi dah. Semua yang terbit daripada dia itu buruk belaka. Hatta yang baik pun kita akan cari alasan untuk nampak buruk. Itu bukan apa tu, nak menunjuk lah tu. Contoh. Ya. Maka kita wajib menghindari prasangka buruk. Yang ini dari diri kita sendiri. Ya. Maka kita wajib menghindari prasangka buruk dari kita kepada orang lain. Ya. Dan wajib menghindari menuduh, yakni mentohmah orang-orang jahat. Ini kena pindah lah. Maka kita wajib menghindari prasangka buruk yang dari diri kita kepada orang lain. Jangan bersangka buruk kepada orang lain. Dan wajib menghindari tohmah orang-orang jahat. Makna menghindari, dia panggil faktor-faktor yang menyebabkan kita akan dituduh oleh orang jahat. Maknanya peluang-peluang orang jahat untuk mengada-adakan khabar-khabar yang tidak betul tentang kita. Kita wajib menjauhi. Kerana orang yang jahat tidak berprasangka kepada semua orang kecuali dengan prasangka buruk. Apabila kau melihat seseorang berprasangka buruk pada orang lain kerana mencari-cari kekurangan, maka ketahuilah sungguhnya dia adalah orang yang buruk batinnya. Dan tajasus dia panggil. Makna mengintip-intip perihal buruk orang lain untuk kita membuka keaiban dia. Maka itu lahir daripada hati yang tidak baik. Jadi kalau kita sendiri pun ada sikap yang sebegitu, yang kita cari daripada orang adalah keburukan, bukan kebaikan. Maka hati kita itu buruk. Sebenarnya hati kita itu yang buruk. Prasangka buruk itu adalah titisan dari dirinya, dari batin dia. Sehingga ia melihat orang lain dengan gambaran dirinya. Sesungguhnya orang mukmin akan mencarikan berbagai alasan. Dia terjemah ma'adzir. Mana orang mukmin akan mencari alasan-alasan untuk bersangka baik. Itu maksud dia. Macam kita sembang, ada seorang datang. Kamu tak tahukah kawan kita ni? Dia ni begini buruk. Jadi kalau kita orang mukmin, kita akan mencari alasan untuk bersangka baik. Baik contohnya, kita kata dekat kawan kita tu. Mungkin dia tak tahu kot. Jom kita pergi tegur dia. Ataupun kamu kena tegur dia mungkin tak tahu tu. Mungkin dia tersilap. Ya? Jadi begitu, cari alasan. Tapi orang yang fasik, hati tak baik, bila orang kata kat dia, kamu tak tahu kawan kita sekian. Apa dia kata? Oh, kamu baru tahu, saya tahu lama dah. Saya tahu lama dah. Jadi sebab itu, dia sebenarnya terbit daripada hati kita. Dan hati kita elok, maka eloklah. Ya. Sikap kita, perasaan kita terhadap orang lain. Ya.
Sungguhnya orang mukmin akan mencari alasan-alasan untuk usahakan baik, sedangkan orang munafik akan mencari-cari kekurangan, yakni untuk usahakan buruk pada orang lain. Orang mukmin berlapang dada terhadap hak semua makhluk. Itulah sebahagian pintu masuk syaitan ke dalam hati, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak terhitung banyak. Tetapi apa yang telah kami paparkan di atas cukup untuk mengingatkan yang lainnya. Jika ada sifat tercela pada diri manusia, kecuali menjadi syaitan. Tidak ada sifat tercela pada diri manusia kecuali menjadi syaitan, menjadi senjata syaitan. Dan salah satu pintu masuknya. Jadi apa yang dia sebut 11 tadi adalah dipanggil khulasah. Apabila anda bertanya, apakah terapi untuk menolak syaitan? Apakah cukup dengan zikrullah dan bacaan la haula wala quwata illa billah? Jadi untuk perenggan-perenggan yang berikutnya, Imam Ghazali nak mengajar kita bagaimana kita nak tutup pintu-pintu syaitan tadi. Atau bagaimana kita nak menghadapi syaitan. Supaya kita ni tidak dipengaruhi oleh kesesatan dia. InsyaAllah yang ini kita akan sambung lagi bacaan berikutnya insyaAllah. Tafsir berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.